أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan kita dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab nak menunggu zuhur, tapi kerana kita rencana dan kita rancang untuk membaca hadis kekasih Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ihtiram memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan orang lain yang mungkin tidak ada peluang pada ketika dan saat ini untuk berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang online, yang berada di luar, yang berada di rumah, yang nak masak untuk suami atau untuk makan dan sebagainya, maka dia berpeluang masih lagi berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak merebut peluang, maka dia sudah pasti kerugian untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang kita rasa ilmu yang kita dah ada mencukupi untuk kita bawa diri kita. Sedangkan kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu, kata dia orang yang menuntut ilmu ini ada 3 peringkat. Satu, peringkat yang pertama, bila dia belajar dia akan rasa kesombongan diri. Peringkat yang kedua, bila dia belajar dia merasa rendah diri dan rendah hati. Peringkat yang ketiga, bila dia belajar dia makin rasa makin dia tidak ada ilmu. Itu peringkat bagi orang yang belajar ilmu, kata Sayyidina Umar Al-Khattab Khalifah. Iaitu kita belajar yang pertama kita rasa sombong. Bila kita ada ilmu kita rasa sombong. Sombong ni bukan hanya menunjuk diri kepada orang aku ni hebat, bukan itu sahaja. Tapi sombong juga apabila kita dipanggil, dijemput untuk pergi mendengar, belajar ilmu, kita tak nak dah. Cukuplah, aku dah ada master, aku dah ada ijazah, aku dah ada diploma agama. Buat apa aku nak pergi dengar lagi kuliah masjid surau? Itu kesombongan. Itu peringkat yang pertama kata Sayyidina Umar. Maka kita berhati-hati, takut kita masuk dalam peringkat kesombongan. Walaupun kita telah belajar syariah, usul dan sebagainya, jadi apa salahnya kita pergi belajar lagi untuk mendengar sebagai zikir. Kita dah ucap subhanallah, subhanallah, tapi hari-hari kita ucap setiap lepas sembahyang, itu menunjukkan dia sebagai wirid, sebagai zikir ataupun tazkirah kepada kita. Maka kita belajar dan terus belajar, walaupun kita dah ada ijazah, walaupun kita dah bergelar ustaz, walaupun kita dah bergelar ustazah. Jangan kita rasa sombong dengan ilmu yang kita ada. Kerana kesombongan itu adalah peringkat pertama bagi orang yang belajar. Maksudnya selagi dia rasa sombong, dia masuk peringkat permulaan, ibtidai sahaja.
Peringkat yang kedua, bila dia belajar, lepas daripada rasa kesombongan, dia akan rasa rendah diri. Dia rasa rendah hati. Bila dia pergi belajar, dia tak rasa ada kesombongan. Dia rasa, aku kena pergi belajar sebab aku ingin tambah ilmu, nak cari redha Allah, nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia rendah hati ataupun rendah dirinya. Tidak rasa lagi kesombongan kerana dia hanyalah sebagai seorang hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, bila dia rasa rendah hati, akhir sekali dia tetap juga teruskan belajar dengan rasa makin lama makin dia tak tahu. Makin belajar makin tak tahu, makin belajar makin tak tahu. Itulah tahap yang paling tinggi. Kerana itu dia akan sentiasa nak belajar. Ada sahaja orang yang mengajar di masjid surau, di mana saja dia akan hadirkan diri kerana dia rasa ilmu dia makin berkurang. Bukan dia makin belajar, dia rasa makin rasa mewah, rasa hebat, rasa sombong kerana aku dah pandai. Tak. Dia rasa makin kurang. Sebab dalam ilmu sembahyang sahaja kita masih lagi kekurangan. Belum lagi kita bawa bab masbuk dan juga muwafiq. Beribu-ribu masalah masbuk dan juga muwafiq dalam sembahyang yang perlu kita belajar sebenarnya. Maka bila dia belajar bab sembahyang, dia rasa makin tak tahu. Belajar lagi dia makin tak tahu. Maka dia akan cuba bertanya kepada orang yang lebih tahu. Itu peringkat dia, kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kita rancang untuk kita belajar setiap hari kat surau kita, Isnin, Selasa, Rabu, Rehat. Itu kita bagi peluang untuk kita mendalami Al-Quran. Kemudian Khamis, Jumaat itu untuk kita abdi diri kepada Allah untuk datang awal ke masjid dan sebagainya. Kemudian ulang balik Isnin, Selasa, Khamis. Setiap hari boleh katakan kita akan berpeluang untuk kita belajar dengan pelbagai jenis kitab dan sebagainya. Tinggal lagi kita nak ataupun tidak. Sebab jangan kita rebut peluang untuk nak makan. Maksudnya pukul 1 sampai pukul 2 tu waktu rehat kita kena pergi cari makan. Pergi awal sikit cari makan, kita pun simpan. Makanlah tengah hari ataupun marilah kat surau, makanan telah pun disediakan. Tak ada masalah. Kita jangan jadi macam orang lain macam orang lain yang sibuk dengan nak makan dan sebagainya waktu yang rehat. Waktu ni Allah buat ujian untuk kita. Benarnya kita makan tak sangat apa sebenarnya. Rehat pun tak rehat mana, bukan kerja bukannya berat mana, bukan pikir balak pun untuk pejabat ni. Kalau saya cek satu-satu semua bahagian nak tengok ada berapa memo yang masuk, ada berapa memo yang keluar, berapa surat yang masuk, berapa surat yang keluar, kita boleh kesan siapa yang paling sibuk pada ketika ni sebenarnya. Jadi peluang yang ada ketika berada di pejabat, ketika mana kita rehat tak balik rumah, belajarlah. Datang kita tengok jadual ada kat list tu, kita datang belajar kita apa dan sebagainya. Bak malam kita tahu dah balik sekarang pukul 6, 6.30, pukul 7, pukul 8 baru sampai kat rumah. Mana ada ruang untuk pergi dengan kuliah. Tinggal-tinggal pun lagi kalau rajin pergi sembahyang isyak saja berjemaah di masjid surau. Itu pun kalau sempat. Kalau tidak, tak dah. Jadi bila lagi kita nak dapat peluang untuk belajar? Untuk belajar ilmu agama. Bila lagi? Tak ada peluang lah. Dah duduk 45 tahun naik pangkat pula. Naik pula pangkat tinggi dah. 48, 52, 54 jusa lagi dah. Sibuknya nak baca surat yang masuk saja pun setengah hari. Belum lagi nak betulkan surat yang dibuat oleh PA, oleh LO ke oleh edisi dan sebagainya. Lagi sibuk. Bila lagi sibuk, lagilah kita jauh dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita disibukkan dengan kesibukan yang begitu menyibukkan, maka kita kena ingat takut-takut kita disibukkan dengan benda yang tak sepatut kita sibuk. Itu menunjukkan Allah sudah jauh daripada kita. Min alamati a'radallah, daripada tanda Allah itu jauh daripada hambanya, an yushghilahu bima la ya'ni. Allah sibukkan kita dengan perkara yang tidak sepatutnya kita sibuk. Kita sibuk siapkan kemah untuk hari raya kita terlepas puasa 6. Sibuk nak meraihkan kawan-kawan yang tak reti bahasa, ajak makan setiap hari. Kita pun tak lepas puasa 6 kalau nak melayan. Dia pun tanya pula ustaz, di antara layan kawan dengan puasa sunat mana lebih aula? Dia tanya dah soalan.
Kita kena layan tamu kita. Satu datang daripada Sabah sehari, Sarawak sehari, Negeri Sembilan sehari, semua layan. Cukup 30 hari selepas puasa 6. Jadi sebab puasa 6 sunat, maka saya kata puasa 6 itu jadikan puasa nazar tahunan. Saya bernazar tahun ni saya nak wajibkan puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai puasa sunat saya. Puasa nazar. Jadi sunat jadi nazar. Bila nazar jadi wajib. Kalau kawal kita datang, Allah, memang layan tetamu itu sunat. Baik, tetapi aku wajib puasa sebab aku bernazar untuk puasa 6. Settle masalah. Kau cerdik, aku lagi cerdik. Tapi kita pun memang malas dah. Maka kita bagi cari alasan untuk melayan tetamu itu menyebabkan kita terlepas puasa 6. Rugi lah, itu je, tak ada masalah pun, tak berdosa pun. Tapi tak dapat lah. Hari ni saya tak puasa tapi saya dapat pahala puasa. Besok saya tak puasa tapi saya dapat pahala puasa. Lusa saya tak puasa tapi saya dapat pahala puasa. Sebab aku cerdik. Hidup ni tak payah pandai mana pun. Cerdik, pandai letak diri, selesai. Mana orang puasa 6 hari dapat setahun, kan cerdik. Jadi orang mana tak cukup pun ni, hari ni dia puasa, dia dapat pahala puasa. Kalau dia tak puasa, tak dapat pahala puasa. Tapi bagi orang yang selesai puasa 6, hari ni dia tak puasa, dia dapat pahala puasa. Siapa cerdik? Nak cerdik ni tak semestinya dulu SPM pangkat 1 dapat CJ Master, tak. Dia pandai menempatkan diri dia, cerdik lah dia, bijak. Jadi kebijaksanaan tu kita kena penting. Dia kata, tak habis lagi. Sebab apa tak habis? Sebab melayan tamu. Dah aku wajib. Sebab aku nazar dah, aku nak puasa 6. Bila nazar jadi wajib. Jadi wajib ditunaikan. Kalau kita niat malam tak boleh batalkan. Siapa yang niat puasa wajib qada, besok orang ajak pergi makan, tak boleh layan. Yang makan tu. Selesaikan yang wajib. Kalau tidak, dia berdosa. Sebab wajib. Jadi kalau nazar puasa 6 jadi wajib. Kalau dia buka kerana meraih tetamu, dia berdosa. Jadi kita kena cerdik lah. Tahun depan, nazar 6 hari. Jadi orang kata nak layan, aku boleh layan teman kau. Tapi aku tak boleh buka. Oh, habis. Kalau tidak, pasang kemuh, layan tetamu. Dia malah buat alasan. Ustaz habis tu bukan masalah tu. Sebab saya dah kenal sekali, saya tak ingat tahun berapa. Hari ke-6 saya puasa, kena baca doa tu kat depan. Sebab menteri mari untuk hari raya. Jam. Baca doa hilang. Terpaksa. Sebab apa? Bukan melengah tu. Tangguh sikit. Tak apa sehari lagi. Memang kena. Itu ustaz kena tu terpaksa tu. Kalau orang lain buka. Alah, puasa sunat je boh. Sebab kita meringankan yang sunat. Yang wajib tu wajib dah. Yang sunat patut kita ambil berat. Sebab yang sunat ini akan dipandang nanti di sisi Allah Ta'ala. Yang wajib pun tak buat tentu dah dosa. Ni yang sunat ni. Kereta sama-sama kancil, dia tengok aksesori. Waktu tayar rota, ring 18, ada spoiler, ada seketing. Hal ni orang tengok, cantik kereta dia. Yang ni standard, orang tak tengok sangat, orang tengok aksesori banyak ni. Orang tengok, aksesori. Begitu juga ibadat kita, ada aksesori. Nasi yang kita makan, kalau tak ada lauk, mana sedap? Nasi makan nasi, yang nasi putih yang makan. Tak ada lauk, sayur, ikan goreng, tak ada. Mana ada? Maka kita sembahyang pun, ibadat pun macam tu juga. Sembahyang kena ada aksesori. Sembahyang sunat, qabliyah ataupun ba'diyah, itu aksesori. Kalau makan nasi tak ada lauk tak sedap, maka begitu juga sembahyang. Bila tidak ada sunat, maka tak sedap. Puasa wajib ada tapi tak ada puasa sunat, tak sedap. Kaedah yang sama je yang kita guna pakai. Kalau makan nasi putih tak ada lauk tak sedap, maka kita sembahyang tak ada sembahyang sunat tak sedap. Kita puasa wajib, maka ada puasa sunat barulah dia sedap. Itu kaedah dia. Nak sedap yang paling aula sekalinya ialah 6 hari kerana mencukupkan setahun. Kalau tidak nanti kena ambil Isnin Khamis, kena ambil 13, 14 dan 15. Dan kena ambil puasa-puasa Tarwiyah, kemudian hari Arafah, 10 hari Zulhijjah. Dia banyak jadi. Untuk dapat setiap hari tu kena banyak orang buat. Tapi orang pintar, orang bijak tadi, dia ambil 6 hari dia dapat setahun. Yang dah lepas tu lepas lah. Cuma kita bebel lah sikit sebab tak apa cerdik. Orang dah cakap sebelum Ramadan aku dah cakap dah. Degil juga. Apa mula ustaz saya dapat 5 hari setengah. 5 hari setengah bukan 6 hari. 5 hari setengah tak kira lah. 5 hari tu ya dapat. Tak dapat setahun. Syaratnya 6 hari pun cukup setahun. Tak apalah ustaz. Memanglah tak apa. Tak ada masalah. Kita nak berlomba sama-sama untuk sampai ke garisan sama-sama. Maksudnya kegarisan kita adalah ke syurga. Sama-sama kita bersonok di syurga di waktu dan saat yang sama. Bukan berbeza hari, bukan berbeza tahun. Satu surau, Darul Ilmi, tapi masuk syurga Maliki dulu duduk depan.
Dia duk berpoya-poya dengan bidadarinya. Oh, dia pun keling tengok. Hazri tak masuk lagi. Aduh, cari ustaz ni tak ada di belakang. Rupanya awal lagi pada mungkin. Jangan sombong. Aku dulu padamu. Ingat ke dia dulu. Betul-betul dia mazhab Maliki. Aku mazhab Qamaruddin. Maksudnya biarlah kita sama-sama berlari-lari di garisan yang sama, di garis yang sama. Itu baru baru betul kaedah dia. Baik, kita akan tengok kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman sebagai tanda-tanda kiamat yang kecil. Muka surat apa ni? Hadis yang ke-8 muka surat 24. Penyakit umat-umat dahulu Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nak baca ni? Baca. Tak ada ni. Ada mic seperti lagi. Hok derah kau. Tu kabel ke? Hidup tak? Baca. Nak share pahala ya. Tak siapa raya orang gerak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayusibu ummati da'ul umami faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umami qala al-asharu wal bataru wat takathuru wat tanajushu fid dunya wat tabawudu wattahasudu hatta yakunal baghyu rawahul hakim. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu bapa kucing. Namanya sebenarnya ialah Abu Abdurrahman. Abu Hurairah itu gelaran yang Nabi berikan kepada sahabat. Maka di sini kita boleh ambil hukum, kita boleh menggelarkan kawan kita dengan nama yang dia suka. Ambil hukum di situ. Katalah Maliki. Kita nak gelar apa ke dia? Maliki Asy-Sya'ru. Apa Sya'ru? Bulu. Dia seronok sebab dia nama Maliki mana? Maliki Sya'run dia panggil. Oh, Sya'ru Arab bunyi. Bulu. Sebab dia bulu lebat. Contohlah. Nak gelar apa? Tapi syaratnya tu yang dia suka. Seronok. Tapi kalau dua yang tak seronok, jangan dia jadi dosa. Ambil hukum gitu. Sebab Abu Hurairah, dia namanya Abu Kucing. Sebab setiap kali jumpa kucing, dia akan ambil, dia akan manjakan dia, gosok kepala kucing tu. Jadi Nabi pun tengok, Abu Hurairah, sahabat panggil pun Abu Hurairah. Dia pun seronok dengan nama Abu Hurairah sebab digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu maksudnya Allah redha kepadanya. Kepadanya itu Allah redha kepada Abu Hurairah. Yaqulu dia berkata, sami'tu aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Jadi yaqulu yang pertama itu yaqulu Abu Hurairah. Yaqul yang kedua tu yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham gitu. Jadi Nabi bersabda. Jadi kalau kata-kata hadis ni mana kata-kata Nabi? Bermula dengan sayusibu ummati. Itu kata-kata Nabi. Hak atas sami'tu Rasulullah itu kata-kata Abu Hurairah. Akan menimpa ummati umatku da'ul umam. Da' maksudnya penyakit. Al-umam, umat-umat yang terdahulu. Ummatun, satu. Ummatani, dua umat. Umamun, kata plural bagi ummah. Kata plural. Kata jamak bagi ummah. Uman. Kalau satu, ummah. Dua, ummatan. Jamak ataupun plural. Banyak, umamun. Kena faham bahasa Arab. Jadi penyakit umat-umat yang terdahulu. Maksudnya bukan satu umat. Mungkin umat Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Yunus, macam-macam umat lagi. Sebab dia kata penyakit umat-umat yang terdahulu. Faqalu, ni orang lain pula. Qalu itu kata jamak, kata ramai bagi seorang. Aku berkata, dua berkata, ramai yang berkata.
Maka ramai yang bertanya. Faqalu. Ramailah yang bertanya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mada'ul umami. Ya Rasulullah, apakah itu penyakit umat-umat yang dahulu? Qala itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tanda di situ. Qala itu dalam kurungan qala sallallahu alaihi wasallam. Ni kata-kata Nabi. Apa Nabi kata penyakit yang terdahulu yang mengena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Yang pertama kata dia al-asyarru. Penyakit asyar. Asyarru iaitu penyakit yang terlalu banyak bersukaria. Asyar. Kira TV ada kat rumah, TV ada kat handphone. Macam-macam benda lah. Kita seronok bersukaria. Tak salah kita bersukaria, tapi bila dia melebihi, terlalu, melampau. Tuan-tuan nak karaoke, boleh karaoke dalam bilik dengan ahli keluarga, tidak mengganggu orang lain. Lagu seni katanya tidak membawa kepada rosaknya akidah, lirik yang tidak mengasyikkan. Kalau tanya Syekh Nuruddin, masa kita di Mesir dulu, tanya boleh kalau kita nak karaoke? Ya boleh, mau karaoke enggak bisa. Tapi enggak ada muzik. Kita pun jam. Boleh karaoke tapi tak ada muzik. Ya bisa mau karaoke tapi musiknya enggak ada. Jadi tak ada muzik. Sebab muzik khilaf ulama akan halal harus haram dia. Tengok kepada peralatan yang digunakan. Gitar tak boleh, tiupan tak boleh. Yang boleh ialah rebana, gendang, gong, iaitu menaikkan semangat peperangan. Tom macam kitaru tu. Tetapi serunai khilaf ulama, gitar khilaf ulama, piano khilaf ulama. Jadi khurujul anil khilaf aula. Keluar daripada khilaf itu lebih baik. Jadi kita kena buatlah sebaik-baiknya. Khuruj anil khilaf. Keluar daripada khilaf itu aula lebih baik. Jadi kalau kata nak juga, pilihlah seni kata lagu yang baik-baik. Pergi bilik karaoke, sewa bilik keluarga, family karok tu, pergilah duduk adik-beradik kita, nak seronok-seronok sikit-sikit. Bukalah lagu, sepohong kayu, daunnya rimbuh, kemudian selimut putih, akhir sekali negaraku sebelum balik. Tiga tu cukup lah. Tak? Negaraku, berdiri tegak. Lepas tu, berakhirnya lagu negaraku tu. Sekian sahaja. Family karok untuk kali ini. Jumpa lagi di masa-masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Tak nak pun tak ada. Kita nak tunjuk langit. Maha. Oh, lagu tak faham. Engkau, aku, engkau gila, aku gila. Mana lagi engkau pergi? Aku ikut engkau lagi, aku, engkau. Nak apa tak tahu. Tapi ikut juga Maliki, sukum nak lagu tu dah. Maliki lagi dah. Lagu tak faham. Mana tak faham lagu dah. Budak-budak sekarang. Letak tangan kat dia buat. Engkau, aku, gila. Mana engkau pergi? Aku ikut engkau makan, aku makan engkau gila, aku gila kan engkau gila, aku. Dia baca sebutir menatang pun tak tahu. Aduh. Jadi nak boleh seni kata dia jangan sampai merosakkan akidah dan sebagainya. Cuma hati-hati juga bagi pencinta kepada Hindustani. Tengok lagu dia, takut lagi lagu pemujaan. Takut puja. Kita tak perasan sebab kita tak faham. Kita dengar sudah. Kahuna piar he okey lagi lah. Mana hilangnya cintaku okey lah. Sebab tu lagu-lagu cinta. Tapi lagu pemujaan, Dewa Krishna. Mary Krishna lah. Krishna tu Tuhan dia. Kita pun Krishna juga panggil. Dah saja je. Jaga hati-hati Boleh, tapi janganlah melampau-lampau sangat kita bersukaria. Boleh, tapi jangan melampaui sangat. Kerana umat dahulu sehingga dia lupa tergadainya negara, tergadainya sempadan dan segalanya kerana asyar. Kerana banyak suka, askar-askar dia pergi berseronok, akhir lagi sempadan dimasuki oleh musuh dan sebagainya. Sebab tu tak boleh leka. Jangan asyar. Yang kedua, al-bataru. Batar maksudnya banyak sangat mewah. Mewah ni bukan sebab kaya. Mewah ini sebab berlakunya pembaziran. Kita biasa je, sederhana je saja hidup kita. Gaji pun adalah 1,000-2,000 balance.
tapi makan membazir. Itu mewah. Makan kat kedai saja. Kedai mamak A, mamak B, mamak C. Lepas tu kedai Arab A, Arab B. Makan kedai je. Setiap malam 150, 200. Itu mewah. Walaupun kita susah. Dia kaya tapi dia tak mewah. Makan dia sederhana sahaja, tak membazir. Kita kalau minum kat kedai, teh, baki bawah ada tinggi gelas ni. Tinggal dah. Bukan sebab tak habis. Bukti ya, lepas tu minta kopi O pula. Aku tak faham style mana. Bila nak balik, kopi O penutup. Tiru sangatlah kat hotel tu dah. Bila majlis makan malam dah apa, akhir sekali penutup dengan kopi. Teh tarik kita minta dah separuh ni lagi. Tolak tepi dah. Minta teh. Teh, oh kurang manis. Yang tu pun tinggal pula. Mewah. Beli pizza. Pizza Hut ada. Beli pula pizza lain pula. Makan rasa ni tak habis. Buang. Membazir. Mewah. Tu maksud mewah. Jadi sekarang ni orang susah pun makan mewah. Makan bermewah-mewahan. Berlebih-lebihan daripada yang sepatutnya. Kita ni makan ni, dia sebenarnya makan ni, dia cukup basic asas dia sempurna. Kalau sup ni, sup, nasi putih, telur dadar, sambal belacan. Cukup dah. Kari, ada ikan goreng, ada sambal belacan. Cukup dah. Tapi kalau tak kena rukun dia, tak jadi. Sup ada, kari ada, masak lemak cili api ada. Apa lagi? Semua tak cukup tu. Makan tak sedap ni sebab dia tak pelengkap, dia tak ada. Walau 3 ataupun 4 cukup dah pelengkap. Oh ini kata kena buat masak lemak cili api, telur itik. Waktu yang sama buat sup. Sup ekor. Waktu yang sama ada gulai kari, lidah lembu. Ada pula buat masak gulai kuning ikan tongkol. Bila nak makan kalau semua kuah? Ni penyediaan ni kena cerdik ni, kena bijak supaya tidak berlaku kemewahan. Satu je, masak lemak cili api. Dia punya masak lemak cili api, rukun dia dengan apa? Ikan goreng ataupun telur goreng. Lepas tu ada sayur sikit. Settle lah. Kalau masak air ataupun masak lemak, ada ikan kering, ada sambal belacan dengan ulat timun. Cukup lah. Itu je sipil dia. Tapi bila buat kuah sampai 4 mata, membazir. Akan membazir. Tak percaya tuan-tuan tengok rumah tuan-tuan yang buat rumah terbuka baru ni. Alhamdulillah. Sebab jalan ke syurga beri makan ke orang. Nak tengok berapa mewah yang kita buat ni. Berapa banyak yang buang dalam tong sampah. Yang berapa banyak kita sedekahkan kepada peti sejuk kita selama 3 hari. Lepas tu akhir sekali buang. 3 hari je dalam peti sejuk. Lepas tu Allah. Belengah lah, belengah. Belendar, bergetah dah. Ambil bola tong sampah. Slow tong sampah. Mewah tu. Bazir. Ni. Jadi umat dahulu tak percaya, tuan-tuan tengok dalam YouTube ke, dalam National Geographic mungkin tak ada. Orang Arab makan unta, makan kambing. Tuan-tuan tengok dia makan kambing 4 orang seekor. Tapi tengok dia makan mewah tak mewah. Nasi berterabur. Kemudian dia makan ambil daging saja, dia lekat di tulang ke apa, dia akan buang tepi. Tengoklah. Memang dia makan, kata orang makan banyak. Dia ambil yang tempat-tempat yang dia nak saja. Unta seekor makan 20 orang. Gila apa? Unta seekor makan 20 orang. Dubuk makan pun tak habis tau. 20 ekor dubuk makan unta seekor. Ini orang Arab 20 orang makan unta seekor. Dia ambil yang papai yang nak. Dia ambil apa ni, batang pinang, atas ekor sikit, pohon sikit. Lepas tu lain dia biar macam tu. Nasi bersepah-sepah. Tak percaya tuan-tuan tengok. Orang Arab. Ni mewah ni. Umat-umat dahulu dah berlaku, maka berlaku juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi keluarkan hadis ini supaya umat dia tak masuk dalam umat akhir zaman. Umat-umat yang terdahulu, perangai umat terdahulu. Kerana ini adalah hadis peristiwa kecil yang berlaku sebagai tanda kita berada di akhir zaman. Jadi yang kisah asyaru berlaku ke tidak, kita bersukaria, banyak suka daripada banyak derita. Sebab Nabi SAW pesan kepada kita, "Lau ta'lamu ma'alam la bagaitum qasira la dhahiktum qalila." Kalau engkau tahu apa yang aku tahu, pasti engkau akan ketawa sedikit, menangis banyak. Kalau engkau tahu apa yang aku tahu. Nabi kata dulu 1400 tahun dulu. Nabi sebut.
Kalau engkau tahu apa yang aku tahu, engkau akan banyak menangis berbanding dengan ketawa. Tak boleh nak ketawa banyak sebab takut ketawa mati. Takut ketawa banyak hilang, mungkin mati dalam keadaan kita lupa alpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asyar. Tanda kecil kiamat. Batar, banyak yang bermewah-mewahan, tanda kecil kiamat berlaku banyak sangat. Tak percaya kalau siapa yang kawan-kawan saudara mara kerja di hotel, cuba tanya bulan Ramadan baru ni, bulan puasa, berapa tan makanan setiap hari yang dibazirkan oleh orang yang berbuka puasa. Saya ingat kita pernah dijemput oleh somebody lah, buka puasa. Saya terlibat sekali dengan terawih di Meriah. Satu dom dewan tu dia booking untuk kita, untuk 100 ke 200 orang. Bila makan buka puasa memang nampak lahap betul lah buka puasa kan. Tungok gagau, sana gagau ni. Tapi tak habis. Yang atas meja yang kira lagi tak habis. Yang kat tray semua gitu. Bang, ini behung yang buka puasa tadi banyak ni macam mana Oh, tak ada, kita buang lah bang. Kalau abang nak makan, makan lah. Tapi bawa balik tak boleh. Dia punya syarat hotel memang tak boleh bawa balik. Memang rukun dia macam tu dah. Rukun sekular punya. Tak boleh ambil. Walaupun kita dah bayar dom. Bukan yang buffet dengan orang lain. Yang kita punya. Confirm kita punya. Kita dah bayar. Tak boleh ambil. Awak cari plastik dah, saya ambil balik. Dia tak boleh, saya di subahat dah. Nanti saya kena buang kerja. Beginilah kalau ustaz nak. Saya cari plastik senyap-senyap, saya letak sini, saya hilang. Dia cari plastik, letak itu dia pun hilangkan diri. Kita pun ambil lah. Yang mana boleh ambil sikit-sikit. Tak nampak sangat. Takut pengurusan dia. Sebab syarat dia tak boleh bawa keluar. Dia takut nanti, satu, tiru menu. Yang kedua, takut keracunan. Kita keracun tempat lain. Kebetulan kita berbuka situ. Mori kita pergi tempat lain, kat masjid, tiba-tiba yang tu kotor, kita akan kaitkan dengan hotel berkenaan. Dia punya reputasi akan jatuh. So dia ambil pendekatan, tak boleh bawa balik. Dia buang, dia sanggup bazir. Kena menata kapir, tak apa-apa. Kita pun ambil dah. Setakat kita boleh ambil senyap-senyap. Siapa nak ambil ni plastik. Seluruh ambil sendiri, ambil. Tak habis juga. Ambil bihun sikit, ambil lauk goreng-goreng sikit, bawa balik. Yang lain, bazir, confirm bazir. Dia tak mampu dah, dia nak makan. Budak bekerja tu. Bukan yang kita saja dia jaga. Berapa bilik yang untuk booking makanan yang berbeza-beza. Dengan kambing, dengan lembunya, ayam, itik, serati. Ular sawah dia tak ada je. Bazir, memang bazir. Mewah ni. Bermewah-mewahan. Allah. Memang kita tak bayar. Orang lain bayar. Tak kira lah orang lain bayar. Kita kira mewah tu. Jadi benda yang berlaku kepada umat terdahulu telah berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita berada di akhir zaman. Jadi kenapa kita takut sangat akhir ni? Satu, yang kita takut kematian kita, akhir umur kita. Yang kedua, akhir zaman betul. Zaman fitnah. Kita takut kita tak mampu untuk mengatasi benda yang berlaku pada zaman fitnah. Sebab kita tak ada kekuatan. Belum lagi Dajjal turun, kita dah perangai macam Dajjal. Dajjal turun setelah kemarau yang begitu lama. Bertahun-tahun kemarau, air tak ada. Air tak ada, kering kontang. Kita lebih baik tak ada elektrik daripada tak ada air. Tak ada elektrik boleh pasang lilin. Kalau tak ada air, nak masak dengan apa? Nak mandi dengan apa? Nak minum apa? Oi, tak ada elektrik tak apa. Panas tak apa, kita buka tingkap je. Apa ni, api pakai lilin, tak ada masalah. Tapi air tak ada, semua tak boleh. Basuh tak boleh, nak mandi tak boleh, nak akak ada besar, ada kecil, basuh berak, semua tak boleh. Jadi bila kemarau besar, diturunkan Dajjal. Dajjal pikul air. Bawa air dengan kuncu-kuncu dia lalu ke rumah kita. Wah, nak lecehkan. Tanya lecehkan terus. Tengah kemarau lik. Tiba-tiba aku tanya lecehkan kelapa muda. Ice blend. Tak tengah kita. Tapi syarat mau kena ikut aku. Oh, mikir 2 kali. Dah dia akan melibatkan akidah. Kita pun pusing. Kenapa Allah Ta'ala yang maha kuasa tidak boleh menurunkan hujan sedangkan Dajjal boleh bawa air? Dah, kita dalam keadaan pening, dalam keadaan kritikal, stres dan sebagainya, maka kita akan mula. Oh, mana Allah lemah, tak ada kuasa. Kita dah minta hujan, tak hujan-hujan. Ikut Dajjal lah, boleh minum. Selesai masalah. Dan lepas tu pun mati. Dalam keadaan fitnah dan sebagainya. Kalau sekarang kita tak boleh nak mengatasi nafsu kita, macam mana ketika dalam keadaan kita stres, dalam keadaan kita keduka citaan,
kepenatan, keletihan, kelaparan, kehausan. Sebab itu hati-hati. Sebab itu Nabi sebut awal-awal lagi, jangan bermewah-mewahan. Hiduplah dengan kesederhanaan. Jangan mewah. Itu baru kita tengok di kalangan kita. Belum lagi kita tengok di kalangan bangsawan, kayawan, menteriawan, bagai-bagai lagi. Kita tak tengok lagi itu. Kalau tengok yang tu, subhanallah, masya Allah. Takut, ngeri. Sebab apa? Sebab dia sentiasa meniti di atas mata pedang untuk gelincir masuk neraka. Sikit kelak masuk neraka. Sikit masuk neraka. Kita jangan jadi macam dia. Dia atas dunia dia boleh rasa semua dah. Kita atas dunia kita tak rasa apa-apa. Ad-dunya ini adalah sebagai sijnul mukmin. Dunia ini sebagai penjara bagi orang mukmin. Wal jannatul kafir, dan dia adalah syurga bagi orang kafir. Dunia ni. Bagi kita penjara, nak buat apa-apa tak boleh kerana ada SOP agama, tak boleh. Orang yang besar-besar, orang hebat-hebat tu, dia tak ada risau sangat dia sebab dia boleh rasa mewah dah. Dia kemewahan. Kita tak kata semua yang hidup dengan kemewahan. Ada yang penuh dengan kemewahan. Kenderaannya berapa banyak. Makan minum berapa banyak. Bibit-bibit berapa banyak. Dia boleh nak apa yang dia nak. Apa yang dia suka dia akan dapat semuanya. Jadi kita ni janganlah macam dia. Dah tak dapat apa-apa habuan dunia. Perangai macam dia juga. Orang besar atas ni sibuk dengan judi. Sibuk dengan seleweng kuasa. Sibuk dengan rasuah. Kita hak sikit gaji RM3,000 ni pun sibuk gatal tangan juga nak rasuah. Dia rasuah tak apa, RM100,000 masuk akaun, tak kena tangkap. Kita baru ambil ikan 1 ton kena tangkap, berhenti kerja. Bodoh. Tak padan. Sungguh tak padan. Kita punya motto kita pegang, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bihi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lah layak untuk membaham daging berkenaan. Pegang yang tu motto dalam hidup kita letak. Tak kira lah mempenguat kuasa ke, tidak penguat kuasa ke, mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Bukan penguat kuasa saja, benda-benda yang haram ni. Kita nampak, oh penguat kuasa lah sebab dia ada kuasa. Kecil je penguat kuasa tu. Yang besar-besar tu. PTD, Pegawai Tadbir Diplomatik yang jaga perolehan, yang jaga aset yang besar-besar, KSU, KKT, KSU, menteri. Nuh hebat-hebat. Jangan kita nampak penguat kuasa je jahat. Ini nampak polis, nampak imigresen, JPJ, APMM. Hak mana ada kuasa? Oh jahat tu. Oh polis, gaji pokok, gaji bawah pokok. Dia duk nampak yang tu. Nuh ada kuasa lebih pada hak polis tu. Pegawai Tadbir Diplomatik yang bijak, yang cilik, yang hebat manipulate apa benda yang dia nak buat. Yang boleh bagi tender kepada orang-orang tu, yang juta-juta pun tak nampak. Dia nampak yang pakai uniform ni. Oh, jahat dia. RM2 pun ambil beli nasi belauk je pun. Itu pun dengan reda orang tu tak nak lesen. Mu tak nak lesen. Bayar RM300 ke bayar RM2? RM2 bawah. RM2 lah. Jahat boleh ambil RM2 pun ambil. Mu tak nampak 2 juta, mu tak nampak. Jangan kita nampak yang kuasa ni sahaja jahat. Jadi kita ni, jangan orang kata kita jahat, kita pun makin jahat juga. Tak payah. Sikit sangat nak ambil rasuah tak padan. RM3,000. Sikit tak payah. Buat masa je. Sebab nu di sana nu. Kalau dia nu ambil 3 juta, dia puas hati. Tak? Ini RM300. Lepas tu kena tangkap. Yang RM300 ni. Suat khabar dia ambil gambar ni. Media kedai-kedai baju warna kuning, warna merah. Kedai-kedai. Tengok. Siapa ni tengok tubuh rendang-rendang tu kenal ni. Belum sabit kesalahan pun lagi. Dah kecoh dah. Satu alam jaga. Sebab tu kita dalam tahiyat akhir kita minta Allah lindung kita daripada fitnatul mahya wal mamat. Allah lindunglah ya Allah diri kami ni daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup tau. Yang kita tak sabit dengan kesalahan, tiba-tiba pun kena tangkap rasuah sebagai contoh. Selepas 6 bulan bicara, selamat tak ada kes. Malu kita berapa tahun. Itu fitnah hidup. Minta selamat. Kita duduk dengan dia pejabat. Adalah PA. PA itu tak berkenan dengan kita sebab kita tegah dan sebagainya. Dia pun buat laporan, apa maliki labur dia. Padahal tak ada kena-mengena pun. Lalu kebetulan telangga, duk pikul air tu, air gau tu lah. Pikul lalu pun terkena. Terkena siku, terkena punggung dia. Dia kebetulan bangun pun. Dia pun buat report. Polis mari tangkap. Tak ada kena-mengena pun.
Bila orang tak berkenan kat kita, macam-macam dia boleh buat. Lebih lagi orang perempuan. Oh lah, dia boleh kata-kata buat sex harassment, gangguan seksual. Padahal dia dengan orang lain, lebih pada tu ada, siap cium dahi lagi. Tak ada orang apa sebab dia tak berkenan kat kita, dia buat report. Confirm polis akan tangkapnya. Sebab report orang perempuan. Cuba kamu report pula. Cik Mahmud report ada cubaan untuk meraba dia. Cuba dia report, polis gelak. Betul ke cik? Ya, betul. Puan Hasnida raba saya contoh dia. Ni dah ada kat belakang. Contoh lah, aku bagi contoh anak buah aku belakang. Polis gelak je. Sebab orang lelaki buat report, sex harassment, dia kata bodoh. Mudah dia merabah balik polis kata. Tapi kalau perempuan buat report memang kena confirm. Lepas siasat semua sekali rupanya tak berlaku pun benda tu sebagai contoh. Itu maksudnya fitnah hidup telah berlaku kepada kita. Takut tuan-tuan. Minta betul-betul Allah jauhkan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup kita tahu dah banyak ni. Jadi kita jangan cuba mendekati lah. Sebab tu Allah sebut la taqrabuz zina. Allah tak kata la tazni. Jangan berzina. Tapi jangan hampiri zina. Sebab yang hampir itu boleh menyebabkan kamu difitnah. Dah berzina tu lain cerita dah. Jangan hampir. Kalau cuba boleh elak, jangan elakkan. Jangan kamu bersama dengan dia. Jauhkan. Sebab macam tu sekali. Supaya tidak berlaku fitnah. Kita takut fitnah lah. Yang ketiga, wattakasur. Takasur alhaakumut takasur. Melalaikan kamu, wahai manusia, kata Allah, at-takasur. Iaitu menghimpunkan harta. Boleh melalaikan kamu. Allah dah sebut dah. Bila Allah dah sebut, pasti. Melalaikan kamu menghimpunkan harta. Orang duk khianat ke orang, nak naik pangkat pijak orang, ngadu domba kepada bos, dia tu tak bagus, dia yang bagus. Itu semua tu sebab nak harta lah tu. Takasur. Berebut batu antara, luahkan sedikit, satu hasta aja kita tolak ke tanah orang lain, luahlah tanah kita sepanjang 1000 kaki. Siapa yang mengambil tanah orang sejengkal, Allah lapangkan nerakanya 1000 jengkal. Sejengkal yang kita ambil, neraka lagi luas untuk kita. Mana bergolek power road, side road lah, lalu makin luas. Makin luas, tak habis-habis sebab duk curi tanah orang. Banyak berlaku kat kampung tu. Batu tu tak alih sikit je. Nak pagar, dia balik ke sana. Curi harta orang. Tu. Takasur, kita nak himpun harta ni berlakunya ke zalimat. Nak naik pangkat ke zalimat. Tak apa tuan-tuan. Redha, kita buat apa yang kita patut buat dengan kerja kita. Kita berdoa kepada Allah, tawakallah kepada dia. Apa yang baik itulah penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari ataupun setiap minggu buatlah sembahyang istikharah, iaitu minta baik daripada Allah Taala dalam membimbing jalan rezeki kita. Biar Allah bimbing. Senang. Bila Allah bawa kita, itulah rezeki kita. Rezeki kita ialah LK1 sampai pencil, Big N sampai pencil, BK sampai pencil, Captain sampai pencil pun tak apa. Kalau itu penentuan dia, kalau bagi naik pangkat nanti, naik pada bintara kanan, engkau akan sombong, engkau tak akan datang lagi ke surga. Tak apa, tak payah. Sebab dia maha tahu, dia maha mengatur. Jadi istikharah dengan Allah Ta'ala, minta Allah pilih jalan yang terbaik untuk aku. Kalau pangkat itu lebih baik, aku boleh lebih dakwah, lebih besar lagi, orang akan lebih dengar kata-kata aku serahlah kepadamu, ya Allah. Kalau aku dalam keadaan masih lagi bintara, tak naik beberapa warren dan sebagainya, payah orang nak dengar cakap aku. Maka ketika warren itu diperlukan, maka ya Allah, kau naiklah sepatutnya aku naik. Kalaulah 1 bintang tu lebih baik untuk Ustaz ni, maka naiklah 1 bintang. Mana tahu dah orang lagi ramai dah. Sekarang orang tak dengar ramai sebab kapten je. Lepas tu 1 bintang ceramah. Oh bintang boh. Maka 2 bintang pun kena mari. Sebab sama-sama bintang. Contohnya begitu. Tapi kalau Allah kata tak boleh. Nik Kamaruddin ni kalau aku bagi 1 bintang, dia sombong. Dia kekal dengan kapten sampai dia mati. Alhamdulillah. Kerana itu penentuan daripada engkau. Aku terima je. Ya, janji rezeki itu ada di mana-mana. Bukan gaji. Rezeki. Rezeki adalah lain. Gaji adalah lain. Berbeza. Rezeki terlalu banyak. Rezeki, makan, minum, tidur, bangun, sakit, demam, itu semua rezeki. Mungkin rezeki kita tidak banyak di sini, tapi rezeki kita ada banyak di tempat lain. Anak yang baik, isteri yang solehah, ta'ah. Isteri pula duk bagi borang sampai 3 keping, suruh kahwin lebih. Itu rezeki. Isilah bang, tolonglah isi. Isi bang, isi. Isi je lah. Tapi jangan hantar tau. Itu pun rezeki, dapat isteri yang baik dan sebagainya.
Yang kita nampak gaji saja. Gaji sebahagian daripada rezeki. Bukan rezeki itu ialah gaji. Gaji ialah sebahagian daripada rezeki. Sihat, tubuh badan sebahagian daripada rezeki. Isteri yang baik, soleh, solehah, anak-anak dan sebagainya itu sebahagian daripada rezeki. Dapat kawan-kawan yang baik sebagai buat adalah rezeki. Dapat datang ke rumah Allah selalu dan taman syurga adalah rezeki. Banyak rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam nak himpun harta boleh, tetapi harta yang dimasukkan di sini ialah kita tindas menindas di antara satu sama lain, khianat mengkhianati, lupa Allah Taala dalam menghimpunkan harta. Saya pernah cerita dulu budak pizza. Bulan puasa nak buka puasa pukul 7. Saya suruh hantar dalam pukul 6.30. Pukul 6.45 hantar sampai. Dalam setengah jam ke maghrib. Saya tanya dah semayang asar belum, dek? Kebetulan budak tu tunggu SPM, budak Kelantan. Buat part time. Budak semayang lagi dah. Nak semayang pukul berapa? Kita temu tu pula, nak semayang pukul berapa? Nanti kita kodoh lah kan. Kodoh. Siapa ajar mu kodoh? Oh, kalau tak dan, kita dengar ustaz tu kata boleh kodoh. Tak dan ni kalau mu tertidur. Ni bukan mu tidur, mu sengaja tinggal. Dok kalau saya semayang, saya tak sempat hantar, ada 2 pizza lagi nak hantar rumah lain. Kalau saya hantar lambat, saya kena penalti, kena denda lah. Kata berapa token mu denda? Dia tolak gaji lah. Kalau gaji RM50, mungkin dia bagi 40, 10. Gini lah. Token mu dengan kedai-kedai pizza tak aku bayar. Untuk hari ni. Mu semayang dulu. Ni kain, tu pahit air, tu sejadah. Nu kiblat. Semayang. Tak ada ben. Mu semayang dulu. Mu ambil nombor ustaz lepas ni. Kalau mu kena denda, aku bayar. Biar aku bayar. Denda lah. Habis gaji mu pun, kalau gaji mu 100 hari ni, biar saya bayar. Saya tak banyak duit mana. Tapi duit saya tak habis. Duit tak banyak tapi duit tak habis. Dia pun semayang. Habis semayang pukul 7. Abang, saya nak pergi cepat-cepat. Ya, tapi lain kali, mu jangan tinggal semayang. Jangan tinggal. Mu kena semayang. Kemuk mu pesan duduk kapung dulu. Bila pergi bandar, mu jangan lupa semayang. Betul tak? Betul. Mu pesan kita jangan tinggal semayang. Itu mu tinggal semayang tu. Dosa mu janjinya mu. Menjanji dengan Allah Ta'ala. Rezeki tak berkah. Banyak benda, dek. Okey, saya ingat. Ambil nombor, tak apa. Dia kata, aku bayar ni kedai-kedai. Kata. Bukan banyak duit. Tapi nak semayang asal ni, tak kasut. Nak ambil, nak dapat duit. Tapi, tinggal ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya takasut yang dimaksudkan dalam hadis ni. Himpun harta, tinggal kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempatnya, at-tanajush. Tanajush ini ialah tipu menipu dalam nak cari harta. Tanajuh fid dunia. Nak cari harta pasal tipu. Wallahi, ambo nak jual ni. Allah ni, ambo beli dah ni harga 1,000 ni bang. 1,000. Tapi kabeh ambo jual 1,000 riyal ya buat syarat utuh. Padahal beli 50 riyal. Menipu hangit ni. Itu satu. Lepas tu hak lain lagi, itu baru tipu dalam perniagaan. Lagi buluknya ialah banyak lagi tipu menipu dalam nak harta. Mak kau wasiat dulu tanah tu kan. Tanah tu dia buat tanah abang. Tapi masa tu semua adik-adik ada. Dia pergi kabel tanah tu. Setengah hektar hak tanah Putrajaya dekat dengan Presiden 20. Dekat Shah Padu kat Menembok. Mahal tu. Dari situ dah. Itu mungkin 500,000 setengah hektar. Contohnya. Mak wasiat walau ada pun. Dia tipu. Adik-beradik hodok kapur tak tahu nilai tanah Putrajaya. Tipu untuk dapatkan harta. Berlaku dah banyak dah berlaku atas dunia ni. Dah berlaku dah adik-beradik tipu adik-beradik. Kerana nak harta dan sebagainya. Bodek mak. Kita duduk kampung bodek mak tukar nama atas nama kita. Berapa lah. Bila mak mati tengok-tengok nama dah ada atas adik kita hodok kapur dengan mak. Menipu untuk dapatkan harta. Kita tak nampak tak. Ni tipu lah tu. Tak ada wasiat pun. Bodek mak dan ayah untuk bubuh atas nama dia supaya adik-beradik lain ternapi hak. Banyak dah berlaku dah. Wattabaghut, dan yang kelimanya ialah benci-membenci di antara satu sama lain. Cari jalan supaya dia benci kau ni, hak ni benci kau ni, benci. Akhir sekali berpecah adik-beradik, pecah kawan dan sebagainya. Kita buat cerita saja supaya benci-membenci. Jangan apa ni Maliki. Oh, duk tajak lah Maliki. Dia nampak ya duk surah tu sebenarnya dia tikan nombor kuat benar tu. Maliki juga contoh tu. Sebab dia tak apa contoh banyak pun dia untung juga dia jadi pahala ke dia sebab buat contoh.
Macam Abu Hurairah, Nabi gelar kucing ke dia, dia senyum. Siapalah dia mati sekalipun orang panggil Abu Kucing. Siapa ada riwayat sampai sekarang lah. 1400 tahun dulu Nabi gelar ke dia, sampai sekarang kita duk gelar dia Abu Kucing. Tapi dapat pahala dia sebab nama dia sebut. Jadi Maliki pun dapat pahala dia. Sebab dijadikan contoh. Walau tidak berlaku begitu. Sebab apa? Supaya orang benci kepada dia. Supaya Cik Mi kau siapa kau? Duk rapak-rapak dengan dia. Biar dia benci. Itu dia cerita. Dia kata, Abu Sya'rum dia kata. Abu Bulu dia kata. Abu Bulu dia kata. Bulu uban dah dia kata. Oh, contoh lah kan. Jadi jangan kita buat sebab orang tu at-tabaruk, benci membenci. Dan yang keenamnya, wat-tahasudu hatta yakunul baghyu. Dengki mendengki sehingga berlakunya kezaliman. Dengki ni boleh sebenarnya. Tapi bila pula siapa jadi perikat zalim, maka dia jadi haram. Mana dengki yang boleh? Kita tengok kata, oi, dengki sungguh tengok. Cik Mi ko, cik sekian, cik tu, cik ni ko, rajin dia tu cari ilmu. Tak pada dengan surah Darul Ilmi. Malam pula dia pergi pula surah dekat rumah dia. Kita dengki untuk dapat ilmu macam dia. Harus bahkan sunat. Kita tengok, dia tu kaya. Tak pada dia, laskar perang LK je tu. LK1, LK2 tapi dia rajin. Malam dia buat part time. Lepas tu dunia hari kadang-kadang dia bangkit tu ada orang minta grade hantar pergi airport. Dia pergi hantar airport. Oh dia tu rajin dalam cari harta. Tapi waktu yang sama dia lah Allah dermawan sungguh lah. Kalau surah tu ada majlis ilmu kat, dia lah belanja makan. Ada luar. Contoh. Contoh dia. Maknanya walaupun dengki tapi dengki untuk kebaikan, untuk ilmu dan juga membelanjakan harta. Maka dua-dua dengki itu adalah dengki yang sunnah. Boleh dijadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sebenarnya. Sebab itu dia kata dengki yang boleh datangkan kezaliman itu yang sebagai tanda kiamat di akhir zaman. Itu dengki yang menyebabkan kezaliman. Bila kita dengki ke orang, tengok dia tu naik pangkat, tengok dia tu kaya, kita akan mula rasa dengki, akan jadi kezaliman. Mana zalim dia? Kita tengok, kita kata, Hazri, aduh dia tu penguat kuasa. Tengok, bulan lepas beli motor baru. Tengok 3-4 bulan kereta baru pula. Kita mula rasa tahasud, rasa dengki kat dia. Bila rasa dengki tak zalim lagi, kita pun mula cerita kepada orang lain. Jelas pula. Cik Hazri, kalau kereta baru pula. Kerja mana? Ya, rasuah dah. Tapi dia pergi sejid masjid azan. Bagi masjid. Tak ada kira lah. Musailamatul Kazak pergi masjid. Abdullah bin Ubay pun duduk masjid dulu pada Nabi. Dia baca cerita lagi. Bagyun akan laku zalim. Zalim apa? Orang sebelah tu daripada jadi percaya kat dia, dah mula rasa syok wasantun. Apa? Itu zalim lah tu. Jadi dengki yang macam ni yang tak boleh ni. Siapa? Zalim muzalimi. Tengok. Aku tak percaya mana dia tu. Nampak dia duduk masjid tu, dia surah tu. Nak lindung dia sebenar tu. Oh, tak ada orang lah. Kaki ramah punggung orang nak menata tu. Contoh. Nak cover tu. Dah, orang yang yakin dengan dia dah mula tak percaya. Itu baghi. Itu ialah satu kezaliman. Jadi 6 ni disebut sebagai tanda atau penyakit umat dahulu. Tandanya ialah kita berada pada penghujung dunia ataupun sebagai tanda kiamat yang kecil. Kiamat kecil untuk kiamat alam. Kiamat kita ni mati. Kiamat alam itu ialah hancurnya alam ni. Itu kiamat. Dua-dua namanya kiamat. Kita kiamat mati kita. Bila? Wallahu alam. Bila mati? Tak tahu. Kiamat? Wallahu alam. Tapi tanda ada. Tanda kita nak mati tak ada. Orang kata tanda tua ada. Uban. Tanda nak makin tua. Tapi sekarang umur 30 ada dah uban. Kita umur 50 ada tak ada uban. Itu tanda tua bukan tanda mati. Tanda sakaratil maut itu bila dia dah nazak nak mati, ada tanda-tanda dekat sangat nak mati. Hidungnya sengit, telinganya jatuh, telapak kakinya tegak. Kulit buat gitu tak bunyi. Cuba buat. Bunyi tak? Saya bunyi. Bunyi lagi? Tak bunyi tu kata tu. Tapi tak apa lagi. Malam ni kami esok Jumaat, materi Jumaat hari ni. Buat gitu. Gini benar gini. Itu sium. Kalau bau hangit lagi tu maknanya ada umur lagi ya. Umur Cik Mamu.
Takut dah nak buat tu, takut tak bang angin. Terang belakang lasir tu, geser belakang ke belakang tangan, cium sendiri. Jangan bagi kau kawan, cium kita sendiri. Bunyi, maknanya tak apa tarik kulit. Tarik kulit lepas. Kalau dia turun lagi tu, dia cepat turun, insya-Allah lagilah. Tu orang tua buat apa tua. Jadi kita pun terah tarik bangun pagi-pagi terah tarik. Ada Zuhur ni. Tu tapi tak ada lagi kitab tu petua orang tua-tua jelah tapi tanda untuk berakhirnya alam ni, untuk kiamat, tanda dia banyak sangat. Dalam kitab Arba'in ni, kitab 40 ni akan membicarakan sebagai tanda-tanda kecil sebelum datangnya tanda yang besar. Wallahu alam. Habislah hadis yang ke-8. Huraian dia tu saya dah hurai satu persatu tadi tu. Jadi kita lebih berhati-hati, berjaga-jaga dengan alam ini. Dia nak kiamat bila, terserah kepada Allah. Cuma kita berjaga-jaga ialah dengan amalan kita, takut kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita nak kita mati dalam husnul khatimah. Mati yang baik ini maksudnya bukannya mati dalam masjid saja. Dia kata, dia tu mati dalam masjid, mati husnul khatimah. Padahal dia di masjid nak curi tabung masjid. Ada. Dia mati husnul khatimah ni mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saja dia mati, sangka baiklah. Ada seorang penguat kuasa agama, dia meninggal di tempat karaoke. JRO ada sebelah. Kita kata, jahatnya dak, dia nak ditangkap orang yang buat maksiat. Tapi kita sangka buruk kat dia, kesian kat dia dah. Dia tu su'ul khatimah. Tak pada nak ustaz tu mati tu, tempat pelacur mati dia. Tak, dia ada tugasan dia. Sebab tu mati yang baik ini mati dengan iman. Mana tempat mati itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sentiasalah berada di tempat yang baik, takut kita mati di tempat yang tak baik. Sentiasa kita berada di tempat yang baik. Maknanya walaupun masa tu kita mungkin ada benda lain, kita bukan ibadat pun kita datang ke masjid, ke surau, walaupun datang nak kencing, tapi mati di masjid, orang kata baik. Kata, dia tu mati mana? Masjid bawah. Dia tak sangka dia. Tak ada lah masa hidup. Judi kuat lah dia tu. Ayah tiap-tiap hari Jumaat duk kilik, ayah belaga ayah. Tapi mati masjid. Umur-umur dia pergi masjid nak basuh ayah dia. Ya. Tapi orang sebut mati masjid. Jadi biarlah kita berada di tempat yang baik banyak masa. Berbanding tempat yang tak baik. Di tempat yang tak baik, kita tak payah duduk pergi sana lah maksudnya. Takut mati di tempat tu. Jadi kalau kita tak nak pergi kerja, duduk di masjid, duduk di surau, duduk di pejabat, duduk di rumah, tu tempat-tempat yang biasa nampak baik. Tapi kalau tiba-tiba di tempat karaoke, walaupun baik, tapi orang nampak tak baik. Jadi bila kita nak buat operasi dan sebagainya, perisikan dan sebagainya, kena maklum kepada pengurusan supaya ada yang tahu kita gitu ada tugas. Sebab tu saya duduk askar dulu nak pergi tangkap budak-budak askar di tempat karaoke apa semua sekali. Saya lapor dulu ke bos, beritahu risik. Saya akan pergi dengan dengan risik dengan MP pakaian preman untuk pergi duduk. Kita duduk dalam bar macam tu, confirm lah JRO. Dia mari tak, dia bagi bil dia bayar arak, kita bayar Coca-Cola RM9. Kita minum Coca-Cola je sah. Tapi mari bil RM120. Tengok direct macam tu. Nak mana biar gila ni. Umur JRO bedak dah duduk sebelah kita. Kita nak tanya maklumat je pun. Dia mari bang bla kita tanya maklumat tu siapa tu. Tu pegawai askar tu berkata okey. Kita dapat maklumat dia aja tapi bayar mahal lah. Tapi kalau mati ketika tu, dia kata Allah ustaz ni mati. Dia ada sebelah dia. Alamak. Kita mati pun jatuh atas ribu dia pula. Orang pun ambil gambar. Bodoh tu. Macam mati menyusu nampak. Atas ribu tak. Allah. Orang tu nampak yang tak baik. Padahal kerja. Tapi bila dekat resip, saya kata, ada ustaz, ada operasi. Tu, ialah dia duduk tanya maklumat. Tiba-tiba dia pingsan. Pingsan dah meninggal. Atas ribu JRO pula tu. Gambar ambil kau ni pula. Macam menyusu pun. Waliyahzubillahi min zalik. Jadi tak sahdi lah tempat-tempat gitu ki. Kalau tak ada operasi. Sebab kita pun takut lah nak pergi. Tapi ingatlah mati yang baik. Mati dalam keadaan beriman. Walaupun tempat tu nampak tak baik. Tapi kita kan ada tugas kita. Laksanakanlah tugas nak macam mana tak. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita. Kita jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Sekadar tu dulu tuan-tuan. 1:50. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana
إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر